Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun daimun qaimun alimun, ra'ufun karimun, la yanam wa la yamut wa la yafut wa la yahut wa la yahul wa la yazul, biyadihil khair wa ilaihil masir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa salawatullahi salamuhu ala nabil mustafa nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sidqul wal wafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. A'udzu billahil qawi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral hudar, insyaallah kita lanjuti pada muka surat 792, yakni pada kalam hikmah yang berikut yang baru, kalam hikmah yang ke-273 di bawah tajuk yang dikhususkan oleh musannif Al-Alamah Al-Fahamah Al-Doktor Profesor Dr. Wahibuddin Wali rahimahullah anhu, hakikat keberuntungan dan kerugian. Hakikat untung dan rugi, realitinya untung dan rugi mengikut perspektif tasawuf dan hikmah tauhid, bukan daripada segi istilah lughah. Kalau istilah lughah ni kita kata apa, untung rugi, selalunya orang sebut, orang kaitkan dengan perniagaan, ya, perniagaan. Dalam Al-Quran pun Allah khususkan satu surah, yakni suratul Asr, di mana Allah mengkhususkan surah ini tentang hakikat ruginya kehidupan manusia ini, kecuali ada pengecualian. Jadi hakikat keberuntungan, realitinya untung dan rugi, bahwasanya keberuntungan dan kerugian menurut penilaian mukmin muslim umum, secara umumnya orang Islam, orang beriman, kalau kata rugi biasa adalah melihat secara lahiriah, mendapatkan kebaikan di dunia dan mendapatkan kebaikan di akhirat, itu untung. Tak dapat kebaikan di dunia, tidak ada kebaikan di akhirat, itu rugi. Itu yang kita istilahkan mengikut pandangan yang dihayati oleh orang-orang Islam dan orang beriman, ataupun orang awam lah kita sebut begitu. Di dalam dunia selamat, di akhirat juga selamat dengan mendapat pahala berupa masuk syurga, untung, bahagia, tempat kebahagiaan yang abadi, yakni syurga. Tetapi bagi para hamba Allah yang soleh, yang soleh ni maknanya dalam tingkatan martabat arifin, orang-orang arifin, golongan ahlul ma'rifah, golongan orang yang menyelami hakikat tasawuf dan tauhid mengikut kacamata para wali-wali Allah. Begitu orang-orang hamba yang saleh, keberuntungan kerugian itu lain sama sekali, adalah menurut gambaran munajat beliau yang berikut, munajat Ibnu Athaillah Askandari, Maulana Ibnu Athaillah Askandari. Dia kata apa? Madza wajada man faqadak wa man ladzi faqada man wajadak. Pendek ya. Dia cuba menjelaskan untung rugi itu apa yang sebenarnya, yang kita kena cari, yang kita kena capai, mesti wajib kena capai. Bukan orang wali-wali Allah saja, kita sendiri, ya, nak jadi wali daripada awal lah, dia berangkat kat bawah baru nak jadi wali. Macam kita jugalah, ya. Jadi kita kena meningkat tahap ma'rifah kita sampai kepada tahap kita dapat menikmati hakikat untung rugi itu yang sejati.
Tiada sesuatu yang diperdapat oleh orang-orang yang kehilangan engkau, Allah. Dan tiada sesuatu yang hilang pada orang-orang yang tidak mendapatkan engkau, Allah. Maknanya kalau kita tengok daripada ungkapan kata-kata Maulana Ibnu Athaillah Askandari ini, orang yang tak jumpa Allah, yang tak dapat Allah, yang tak bertemu dengan Allah, itulah orang yang rugi. Itu dia. Bukan syurga, bukan neraka. Bukan dunia, bukan akhirat. Bukan senang dunia, bukan senang akhirat. Jadi hakikatnya kalau kita tak jumpa Allah, kita tak dapat bertemu dengan Allah, kita tak dapat berganding dengan Allah, kita tidak bermujalasah dengan Allah, itu artinya rugi. Munajat yang bersifat hikmah ini pengertiannya sebagai berikut. Mari kita tengok. Sebagaimana dia maklumi bahawa segala sesuatu selain Allah adalah gelap. Ini kita dah mengaji dah begitu punya lama, banyak sekali dah kita lalui sebelum ini. Balik kepada kesimpulannya bahawa seluruh alam langit bumi ini hakikatnya adalah gelap. Gelap tu artinya tidak wujud. Tidak wujud realitinya, tidak wujud hakikatnya. Yang wujud hanyalah secara mungkinat. Benda boleh ada, benda boleh tidak. Yang kita pelajari dalam ilmu tauhid peringkat mubtadi, peringkat awalan tu, kita faham bahawasanya harus bagi Allah mengada dan menidakkan langit dan bumi, alam seluruhnya. Ataupun harus bagi Allah mencipta, mengadakan atau tidak membuat ataupun tidak mengadakan. Itu harus, bukan wajib bagi Allah. Jadi setiap benda yang wujud ini hanyalah wujud pada zahirnya, pada pandangan mata kasar kita. Pada hakikatnya sebenarnya tidak wujud. Yang benar-benar wujud mengikut kacamata tauhid hanya Allah sebagai wajiban wujud. Kita ni wujud apa? Kita ni mungkinal wujud. Kena faham tu, betul ya. Kita ni adalah mungkinal wujud. Mungkin boleh wujud. Faham begitu senang ya. Kemungkinan boleh wujud, kemungkinan boleh tidak. Betul? Sekarang duk ada, duduk saat ni tak ada pula dah. Duk tengok-tengok baru jumpa, tak jumpa dah. Mana mari semua ni? Siapa punya kawalan? Siapa punya pegangan? Siapa punya genggaman? Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya dikata musannif, selain daripada Allah adalah gelap. Zulumah. Gelap. Tak ada apa. Ya, tidak ada apa-apa, gelap. Kosong. Menggelapkan hati nurani. Dan menggelapkan hati nurani, maknanya hati kita juga mesti kosongkan daripada segala macam bentuk lintasan bayangan aghyar makhluk. Aghyar ni apa yang lain daripada Allah. Ghair jamaknya pluralnya aghyar. Ghair lain daripada Allah. Ghairullah lain daripada Allah. Ya, aghyar jamaknya maknanya lain daripada Allah. Kosongkan hati kita. Itu adalah zuhud yang terakhir, zuhud yang paling tertinggi. Maknanya bukan kata hanya sekadar pergerakan kita, jasad kita, fizikal kita saja kita pelihara daripada terjembuk, terjerembab, bergaul, bercampur, melibat dengan urusan-urusan makhluk, tapi hati kita juga wajib kita kosongkan daripada sebarang bentuk sifat makhluki. Sebelum ni kita baca tajalli kan, bab tajalli, ingat tak? Tajalli. Apa dia tajalli? Sinaran cahaya nur zat sifat perbuatan Allah dilimpahkan ke hati nubari seorang hamba yang ia kasihi. Seperti mana Allah limpahi kepada Nabi Allah Musa AS yang kita dah baca minggu sudah ya. Bila Allah limpahi cahaya tajalli ni ya, maka kita tidak akan nampak semuanya melainkan Allah semata-mata. Nampak tak? Ya, kita nak yang itulah. Kita nak itulah. Kita nampak Allah. Kita nampak Allah secara batinnya mengikut mata hati. Bukan secara manusiawi, bukan secara indrawi, bukan secara lahiriah, tapi kita melihat secara hakikinya, iaitu melihat akan kewujudan kebesaran zat Allah Subhanahu wa taala. Wujud Allah tu.
Wajada dia panggil. Sebab tu Nabi dia kata, apabila ada wajada tu, bila ada wajad, maka akan jadi manis kita punya iman. Kita beribadat, kita rasa seronok, manis, gembira, asyik, suatu entertainment bagi kita dalam ibadat. Dia mau lugu tu, ya. Seperti mana kata Nabi, ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dijadikan sejuk mata hati aku bila dalam sembahyang. Dia mau lugu tu, ya. Maknanya sudah terasai kewujudan Allah. Ada rasa wujud Allah dalam hati, baru ada manis tu. Tapi kalau tak terasa wujud Allah dalam diri kita, hanya kita tahu saja, duk perangkat ni, duk tang pala, ya. Duk perangkat ni mengetahui kata wujud Allah secara ilmu, secara ilmiah, lahir, ya, kita tak rasa manis. Sebab dalam kepala ni pun ada benda-benda lain sama, betul tak? Nah, urusan-urusan dunia banyak dalam kepala ni. Dia duduk tangi, banyak memikirkan hal-hal duniawi. Kita nak takbir, nak susun, nak atok. Dalam masa yang sama, kita nak masukkan juga ingatan kepada Allah. Tentulah satu benda yang agak mustahil. Dia kena, hak Allah tu kena duduk tangi, hak dunia duduk tangi, boleh tak? Dunia duduk tangi, hak Allah duduk sini, baru betul, ya. Jadi makanya apabila kita lihat di sini kata musannif, kerana tiada sunyi dari berbagai debu yang dapat menghalangi bercahayanya hati nurani itu sendiri. Debu-debu ni maksudnya, isyaratnya, maknanya sebarang lintasan duniawi, ya, tak lekat di hati kita. Apa lintasan-lintasan hati ini? Lintasan-lintasan inilah yang membawa kita jadi hazan, duka cita. Hazan, duka cita, nampak tak? Duk fikir masalah dunia, kita akan jadi risau, jadi gelabah, macam-macam perkara. Betul tak? Nah, kalau kita tak ingat masalah dunia, tak masuk cerita dunia dalam lubuk jiwa kita, kita tak akan jadi bimbang. Yang bimbang tu pasti masuk dunia. Betul tak? Sekarang ni pun kita dah bimbang macam-macam benda dalam kepala kita. Ada apa aku nak buat, apa aku nak tahu, apa nak jadi, macam mana nak apa nak susun, bagaimana nak rancang. Semuanya ini membawakan suatu perkara yang dipanggil khawatir. Nah, jadi kena buang khawatir ni, buang gelisah, buang, ya, was-was, buang. Betul tak? Bila kita buang ini, baru tidak ada satu penyakit, dia panggil hazan. Bila ada hazan ni, bila kita kata hazan ni, duka cita. Sebab itu Nabi SAW ketika Allah tunjuk dalam Quran, ketika baginda besar Nabi SAW bersama dengan sahabat besar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam gua, perkara yang penting sekali keluar pada mulut Nabi apa? Kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya. Bila tengok di paduk jalan, kafir-kafir Quraisy duk cari Nabi tu, nampak kaki di paduk jalan kat lubang gua. Nampak kaki. Kalau dia tunduk, nampak Nabi. Dia tak tunduk. Ya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, kalau dia tunduk, dia nampak kita. Nah. Nabi kata apa? Itu semua benda-benda yang meragukan kita, membimbang. Itu dunia tu. Terus Nabi keluar apa? La tahzan. La tahzan. Innallaha ma'ana. Jangan duka cita. Allah bersama dengan kita. Dia kena ada. Bila Allah bersama dengan kita, baru tidak ada hazan. Faham? Jadi sekarang kita kena bawa lah cahaya, nur, tajalli Allah tu bawa ke dalam jiwa kita. Jadi bila ada Allah dalam jiwa kita, tidak ada bimbang. Yang sekarang ni pasal tidak ada Allah dalam jiwa kita, artinya tidak wujud cahaya, tajalli Allah dalam jiwa kita. Maka itu dia akan masuk ke perkara lain, menyebabkan kita jadi gelisah, bimbang. Hati ini, dalam hati ini tuan-tuan, dia ada beberapa perkara yang boleh merosakkannya. Virus hati. Kita guna istilah tu lagi faham, senang kot lah. Bila mai kot pandemik ni, kita boleh cakap bab ni sikit lah. Pertama sekali dalam hati ni, dia punya virus yang paling takut sekali, was-was. Tu kena buang. Was-was. Kita nak tolak was-was, kita kena pakai tiga isti'azah. Tiga isti'azah kita kena pakai. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kena pakai tiga serampang tu. Abang nak tolak dia. Min syarril was, baru nak tolak kejahatan was-was. Nampak tak? Makna kita cukup besar was-was tu.
Was-was inilah yang menyebabkan kita tak dapat menumpukan sepenuh perhatian kita, pendekatan kita kepada Allah. Hanya sebagai jadi kadang-kadang jadi sampingan. Sekadar kata orang melepaskan batuk di tangan, buat bila jangan tak buat. Sembayang bila jangan tak sembayang. Nampak tak? Asal buat sudah. Kenapa? Kerana kita dibimbangi oleh perkara-perkara duniawi yang kita masih was-was kepada kewujudan akhirat. Nampak tak? Belum yakin kepada akhirat yang kita akan jumpa dengan Allah. Ini menyebabkan kita jadi was-was. Jadi penyakit virus yang pertama sekali tuan-tuan, was-was kena buang. Nombor 2, khawatir. Orang Melayu panggil khawatir, bahasa kita senang faham. Khawatir. Khawatir ni maknanya perkara-perkara yang belum jadi tapi kita duduk fikir. Nampak tak? Benda belum hari, belum jadi. Kenapa kita duk worry? Nah, orang nak buat kenduri kan, duk fikir boleh jadi kata, esok dia mai pula pandemik pula, kena tutup lagi pula, PKP pula tak boleh nak buat kenduri dah. Nak buat kenduri pula dah macam mana, anak teronanya okey ke, banyak perkara yang akan, benda tu belum jadi lagi tapi kita duk worry dah, fikir. Betul tak? Itu dia panggil apa? Khawatir. 2. Virus nombor 2. Nampak tak? Virus nombor 3. Virus nombor 3 dia panggil apa? Dia panggil hadisun nafs. Hadisun nafs. Benda-benda baru yang wujud dalam kepala kita, kita sebut, boleh kita bayang macam khayalan lah. Kita duduk hayal sendiri, aku nak buat lagu ni, nak buat lagu ni, nak buat lagu ni, banyak benda hayalan. Kita memerlu kepada ilham, betul tak? Ini kita panggil istilah yang disebut sebagai hadisun nafsi, lebih tepat daripada hayal lah, lebih tepat daripada hayal. Banyak perkara. Sampai 5-6 tahun akan datang punya perkara pun kita boleh bawa lani dah. Nampak tak? Tambah-tambah kalau orang menjaga, orang bisnes, kan? Dah dapat satu kedai, nampak lagi 3 kedai depan. Wah. Sebab tu Nabi kata, orang ni, kalau di manusia ni, kalau dia bagi satu gunung mai, dia nak 2. Nampak? Bagi 2 dia nak 3. Nampak tak? Betul tak? Benda 2, 3 tu belum hari lagi, tapi dia sudah bayangkan. Nampak tak? Aku nak jadi kaya, aku nak jadi orang yang jutawan, berbagai-bagai macam. Betul lah, ambition kita panggil, cita-cita. Tapi cita-cita ini, kita kena ikut dia punya akabah dia punya protokol, baru kita boleh sampai. Tak ikut protokol dia, macam mana kita nak sampai? Orang nak jadi bisnes, protokol orang bisnes ni apa dia? Pertama kena ada ilmu tentang urusan perniagaan. Banyak bidang tu, memang luas. Orang menjaga dia tahu sangatlah macam mana nak maintain perniagaan tu, bukan senang, banyak sudut, termasuk dalamnya marketing, masuk dalamnya masalah demanding, masuk dalam masalah soal macam profit margin, masuk banyak perkara-perkara yang boleh kita kaitkan dalam persoalan ini. Jadi ini semua dipanggil sebagai protokol dalam melengkapkan urusan perniagaan. Kalau tak ada benda ni, tak ada pengalaman, tak ada modal, tak ada ilmu, macam mana kita nak jalan urusan? Kita nak buat juga, dia akan jadi yang ni lah. Ni yang kita panggil tadi, hadisun nafs. Nak baru buka kedai yang terlemak, dah nampak nak buka restoran. Nampak tak? Tu, berbetul nasi nuang dulu. Nampak tak? Kalau dia memerlukan penjualan yang besar, marketing yang mula dah besar, baru kita fikir pula macam mana nak buat. Tak sesuai dah aku duduk menjaga tepi jalan ni, tak sesuai duduk buka meja hari-hari, aku kena buka kedai. Yang tu bab lain lah. Ini ada jadilah, memang duduk jadilah. Alhamdulillah kita tengok berjaya. Orang kita banyak berjaya dalam bidang tu, daripada duduk di luar, duduk di dalam ni. Daripada duduk tepi jalan, duduk dalam kedai dalam ni. Alhamdulillah. Itu kita tengok satu cara yang baik. Ini dipanggil sebagai perjuangan jihad. Ini sunnah Nabi. Berniaga ni sunnah Nabi, tuan-tuan. Rasulullah SAW ni bukan belah kambing tau. Tapi kita sedih sangat penceramah maulid Nabi, banyak cerita Nabi pengembala kambing. Punya lekeh dia bagi kat Nabi kita, belah kambing. Apa punya lekeh? Tak kenal Nabi. Ni orang tak kenal Nabi lah. Rasulullah ni
Dia punya macam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni saya dah cerita dah kan. Cerita api dah tak nak cerita. Nabi Ibrahim adalah seorang ahli dalam bidang tekstil. Nabi Ibrahim, apa tak mendengar ya? Itu dia. Nabi Ibrahim ni bidang tekstil, tuan-tuan. Kalau orang nak tanya saya nak buka kitab tunjuk ke dia. Kita bayar tu kitab dah. Tak ada dapat di Malaysia. Tu saya cari. Anugerah daripada tuan guru ni. Guru-guru kiai besar-besar daripada Madura. Dia hadiah kat saya. Nampak tak? Ya? Semua kitab-kitab Arab yang tidak jual di Mekah. Nampak tak? Wahabi tak mau kitab-kitab ni. Wahabi marah. Tak boleh. Termasuk ulama-ulama yang tulis kitab ni diburu oleh Wahabi. Nampak tak? Kerana dia berpegang kepada akidah Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah yang tulen. Nampak tak? Dia habaq dalam tu Nabi Ibrahim AS adalah seorang juru ahli dalam bidang tekstil, jual kain. Nabi Ibrahim dia jual kain. Itu urusannya. Masyarakat dia memang banyak yang melibatkan dengan urusan jual kain. Ya. Nabi Muhammad paling tinggi ahli perniagaan yang berjaya. Nabi Muhammad. Kita kena kata lagu tu. Nak cerita pasal Nabi, jangan sebut kambing tau. Tahu dah? Nabi makan kambing. Nabi terlibat juga dengan orang-orang yang ternak kambing. Tapi bukan Nabi duduk pegang kayu, duduk jaga serumpun kambing. Bukan dulu tu. Jangan silap. Ni ada penceramah ni. Penceramah balik pada Syria tu penceramah ni. Bukan kata lekeh. IPT Syria. Dia tak kenal Nabi dia. Kata Nabi mendidik kambing. Didik kambing. Ya Allah punya tak faham. Tak tahu nak guna istilah. Didik ni tarbiyah tu orang Arab panggil. Ya. Didik ni artinya mengasuh, membimbing secara ketuhanan. Membimbing secara akhlak Islam. Itu kita panggil mendidik. Ya. Ternak kambing. Nampak tu baru betul Ni dia kata Nabi didik kambing. Didik kambing nak buat apa? Nak hantar dia pergi universiti ke? Tengok. Ini penceramah. Ya. Saya jumpa, saya tegur lah. Entah silap tau entah bercakap. Dia nak lawan jugalah. Entah abang tarbiyah tu makna apa? Tu dia, nampak tak? Entah bercakap dalam ceramah kata mendidik kambing ni apa? Nabi punya low class sampai tak? Nabi tak kenal tepat. Nabi ni seorang peniaga yang berjaya. Ya. Maka itu Khadijah seorang wanita yang genius, yang kaya raya, ya, yang cukup sopan dan santun. Dia pandai memilih. Nampak tak? Banyak orang-orang dia berniaga dengan dia tak mau. Tolak. Akhirnya Maisarah, dia punya orang kanan dia. Maisarah ni orang harapan dia lah. Dia ni lah duk tolong cari peniaga-peniaga. Maisarah ni bukan perempuan tu, laki-laki. Nama Maisarah tapi laki-laki. Dia ni orang kanan, duk jaga. Dia ni sebagai pemegang amanah, koordinator dalam urusan perniagaan Siti Khadijah. Dia duk cari, penghabis dapat Nabi Muhammad. Dia tanya, ya Muhammad, mau dah nak ikut tolong bawa menjaga? Nampak tak? Wasitnya tak pernah tengok Nabi tak menjaga pun, tak pernah duduk meja tepi jalan menjaga cik lemak, tak pernah. Tapi macam mana dia boleh ternampak Nabi? Kerana dia nampak Nabi ni orang yang amanah, banyak memberi buah fikiran yang baik, banyak memberi nasihat yang betul. Nampak tak? Dan nampak wajah daripada wajahnya seorang yang begitu tinggi. Pegang tapak tangan, beritahu. Pegang tapak tangan ni, dia rasa tapak tangan tu lagu sponge. Kita kena salam dengan orang, rasa tapak tangan dia macam sponge. Tahu? Lembut lah. Orang ni very genius. Itu maksud dia. Kalau pegang tapak tangan dia kasar. Ini orang dia tak cerdik. Pegang tapak tangan boleh tahu. Kita salam dengan orang, kita pegang tapak tangan dia sebab dia suruh salam dua belah tangan. Kita pegang, dia asal lembut, lagu sponge tapak tangan dia. Lembut tapak tangan dia. Walaupun besar, tapi kita rasa lembut. Ini orang genius tu. Ya, memang genius. Maka tu hanya dengan pegang tapak tangan Nabi, ya, dia kata, aku pegang tangan Muhammad ni, aku rasa dia satu orang yang cukup bijak, ya. Maka tu mai kita cuba minta dia mau bawa tak barang dagang kita. Khadijah kata silakan. 2 kali bawa barang dagangan Nabi, barang dagangan Siti Khadijah, bawa balik, membawa keuntungan yang banyak. Kemudian permintaan lagi datang, minta lagi, permintaan datang lagi, minta, ya. Orang luar datang mai cari.
Kami nak jumpa seorang peniaga, bukan Ibu Khadijah, nak jumpa Muhammad. Itu dia, nampak tak? Maka tu Maisarah nasihat, kenapa puan tak ambil dia sebagai pekerja tetap? Istilah yang sama yang digunakan oleh anak-anak Nabi Shu'aib terhadap Nabi Musa, nampak tak? Anak Nabi Shu'aib 2 orang perempuan, Safwara seorang lagi tak ingat nama dia. 2 anak perempuan. Anak perempuan tu kata kat bapak dia, bapak, kenapa tidak kita ambil orang muda ni kerja dengan kita? Nampak tak? Nampak tak? Perkara yang sama jadi kat Nabi, dua-dua rasul ni, nampak tak? Maisarah kata begitu Khadijah, ya puan, kenapa tidak kita ambil Muhammad ni bekerja terus dengan kita? Nampak tak? Sekata langsung boleh jadi suami terus, nampak tak? Teruslah. Bila dah jadi penjaga yang tetap, maka dia terpaksa berurus dengan Khadijah. Maka itu dia kena berkahwin dengan Khadijah, nampak tak? Sebab berurus langsung dengan seorang janda ni bahaya tu. Ya, jadi nak bagi mudahkan perjalanan supaya melicinkan urusan, lagi mendekatkan lagi perhubungan, serta boleh membawa kepada lebih akrabnya urusan-urusan perniagaan, maka Khadijah meminang Rasulullah, bukan Rasulullah minang lah, nampak tak? Ini di antara kelebihan Rasulullah sebagai seorang peniaga yang berjaya, memberi arti bahawa sunnah Nabi yang terbesar adalah berniaga. Betul tak? Kita kena tahu dulu tu sikit lah, baru kita bawa cerita yang betul. Baik, sambung. Jadi dia kata musannif di sini, ya, dari berbagai debu yang dapat menghalangi bercahayanya hati nurani itu sendiri dengan sinaran iman dan takwa, bahkan juga pada hakikatnya adalah tiada. Betul tak? Kerana ia bersifat fana. Makhluk ni macam mana sekalipun, apa juga hebatnya pun, bagaimana menonjolnya sekalipun, hakikatnya fana. Fana tu apa? Binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Dulu masa duduk silat dulu, dia guna ayat ni nak pukul orang. Kullu man 'alaiha fan, dia ribut kau tu mati terus. Tu dia. Saya teringat lagi lah Tok Guru ajak nak pukul orang baca ayat tu, kullu man 'alaiha fan, ribut dah, nampak dah. Jangan buat lah tu, tak masuk dalam ilmu kita tau. Saja cerita ayat tu punya power. Kullu man 'alaiha fan, tiap-tiap satu apa juga yang ada. Kul ni bukan kul jami', dia kul mujma'. Maknanya bukan semua. Dia bukan kul jami' tau, bukan semua. Kalau kul jami' Allah masuk je dalam ni. Tiap-tiap satu termasuk Allah. Pemirsa ayat kacau lah. Jadi kul ni ada kul tu, tiap-tiap di sini kul tu ada kul mujma', memberi arti lain daripada Allah. Lain daripada Allah binasa. Sebab yang berbinasa tu Allah. Allah yang binasakan. Nampak tak? Jadi maknanya beri arti, bila kita faham lagu tu, sama ada iman ataupun takwa, apa juga, dia adalah benda yang baru. Allah yang jadikan. Iman, takwa kita pun Allah bagi jadi. Betul tak? Khusyuk, tawaduk kita pun Allah juga bagi. Ya, tenang kita pun Allah juga bagi. Ya, maka dengan kerana itu semuanya pada hakikatnya fana, tidak ada. Baiknya fana dan perubahan, atau memang pada satu ketika akan lenyap juga. Apa-apa juga urusan makhluk ini, daripada mana hebatnya sekalipun, dia akan mengalami proses fanai, binasa. Sedangkan wujud hakiki dan nur yang benar pasti adalah Allah. Yang wujud benar-benar hanyalah Allah semata-mata. Allah tidak fana. Allah baki, kekal. Nampak tak ya? Oleh kerana itu, apabila hamba Allah yang soleh hanya melihat makhluk saja tetapi tidak melihat Allah, berarti ia kehilangan segala-gala. Itu dia. Itu maksudnya. Kalau kita masih duk fokus kepada makhluk, masih fokus kepada lain daripada Allah, makna kata kita telah hilang Allah. Itu hakikatnya. Sepatutnya kita kena cari, bertemu, bimbang, usaha untuk mendapatkan kita dengan Allah. Sebab itu Tuhan sebut dalam Quran dalam suratul Kahfi, ayat penghabisan, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang bercita-cita untuk bertemu dengan Allah,
Ayat ni bagi faham, kata kita kena cari Allah lah. Kena cari Allah lah ayat ni. Betul tak? Ya. Tuhan tak kata cari syurga dalam ayat ni. Ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salih. Amalan soleh ni lah dia. Ni amalan soleh yang kita baca ni. Sebab tu pengarang kitab, pensyarah kitab ni, dia kata hamba-hamba Allah yang soleh. Nampak tak? Istilah soleh di sini adalah bukan secara umum yang kita faham. Soleh di sini adalah orang yang sudah mencapai taraf ma'rifah yang sempurna. Faham ya? Tinggi ni saya kata lah. Tinggi ni Nabi dah paling tinggi. Nabi cari di mana lagi ya? Itu dia. Dia tidak ada had punya tinggi itu. Jadi makanya kata tadi, ini dalam perubahan apa-apa juga, sama ada makhluk ataupun apa yang kita lihat dalam soal kehidupan ke, harta benda, nilai, kekuatan iman, takwa, apa semua tu semuanya akan lenyap, sedangkan wujud hakiki dan nur yang benar yang pasti oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak hilang. Oleh kerana itu apabila hamba Allah yang soleh hanya melihat makhluk saja tapi tidak melihat Allah, berarti ia kehilangan segala-galanya, meskipun ia memiliki dunia ini dengan segala isinya. Nampak? Walaupun kaya mewah dunia ni semua dia punya macam segala pun, dia telah kehilangan yang maha besar, iaitu hilangnya Allah. Sebab semua perkara ini di bawah Allah, di bawah satu surah, surah Qul Huwallahu Ahad. Tu dia. Tu dah besar surah Qul Huwallahu tu. Di semangat tarawih nak bagi ni, kalau tu imam baca Qul Huwallahu rakaat kedua, jangan pandang kecil lah. Kalau kita pandang kecil, kita dengan Allah tu jauh. Qul Huwallahu tu cukup besar, besar pada semua. Nampak tak ya? Tu dah. Ayat kursi pun duduk dalam dia. Nampak tak? Cuma dia duduk dalam Fatihah. Fatihah tak duduk dalam dia. Tu aja beza. Nampak tak? Semua surah-surah, semua kebesaran kemuliaan ayat ada dalam Qul Huwallahu. Dalam Qul Huwallahu tu pula ada satu lagi, dia duduk dalam As-Samadu. Samad. Saya sebutkan dulu beberapa kali dah zikir tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Ahadan wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ahadan wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ada ahadan samadan, dia ada sebut samadan tu. Baca yang ni 10 kali, 10 kali, baca 10 kali, 2 juta kebajikan. 2 juta kebajikan. Siapa nak bagi 2 juta kebajikan ni kita dapat 2 juta kebajikan tu, banyak perkara lah jadi senang. Banyak perkara jadi senang kalau orang menjaga maju. Nampak tak? Menjaga laris. Nampak tak? Kalau badan sihat, insya-Allah, ya. Kalau ilmu bertambah, tu dia, ya. Kalau ketenangan, mulai rasai kesejukan, ketenangan itu dalam jiwa kita. Itu kebajikan. Kita nak kebajikan ni pasal apa tuan-tuan? Kebajikan ni pahala dunia. Kebajikan ni pahala dunia lah. Pahala akhirat, syurga Tuhan nak bagi. Pahala dunia ni, apa pahala dunia? Kalau orang menjaga berjaya, itu pahala dunia. Orang sakit sembuh, itu pahala dunia. Faham ya? Orang gelisah jadi tenang, itu pahala dunia. Pahala nak dapat macam mana? Melalui kebajikan. Kebajikan nak dapat macam mana? Dengan melalui amalan-amalan zikir. Pun Allah punya, bukan kita punya. Boleh faham tak? Ya. Senang-senang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ahadan wahidan samadan, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Habis sembahyang duha baca 10 kali. Habis sembahyang duha, tak kira nak buat 2 ke 4 ke 6 ke 8 ke, penutup saat ni baca yang ni 10 kali tau. 10 kali lah. Tak payah minta rezeki dah. Rezeki itu macam-macam Tuhan bagi. Dapat yang ni, dalam tu ada rezeki. Nampak tak? Dalam ni 2 juta kebajikan ni ada rezeki tuan-tuan. Faham tak? 2 juta kebajikan ni ada rezeki. Jangan riba. Boleh faham ya? Tu saya suruh baca 10 kali tu. Ini amalan ulama. Ulama-ulama punya amalan lah. Cari dalam hadis Nabi tak jumpa lah nak. Tu nak ambil faham. Baik. Lagi sambung ni kau muslim. Sedangkan wujud hakiki nur yang benar pasti ialah Allah,
Oleh kerana itu apabila hamba Allah yang saleh hanya melihat makhluk tapi tidak melihat, dia kehilangan segala-gala meskipun memiliki dunia dengan segala isi. Inilah makna kata penyair, likulli syai'in idza faraktahu 'iwadu wa laisa lillahi in farakta min 'iwadi. Bagi setiap suatu bila anda berpisah dengannya ada gantinya, dan tiada pengganti terhadap Allah bila anda berpisah dengannya. Yang lain ada ganti, tapi Allah tak ada ganti tau. Ingat tak ada ganti. Kalau hilang Allah tak ada ganti, hilang yang lain ada ganti, hilang dunia. Ini baru kita masuk bab rugi tadi, ya. Aku menjaga rugi. Ini kita ambil balik cerita, kita kiaskan sikit. Para sahabat Nabi daripada capai atau ke makam ni, daripada tak ngaji kita ikam tapi daripada sampai tahap ni, nampak dah, ya. Seumpama kita cerita bab ni, kita dah cerita dah bagaimana seorang di antara sahabat Nabi ni, dia telah kehilangan 30 ekor unta, betul tak? 30 ekor unta hilang. Mana Nabi tak tahu orang curi ke apa pun, dia pun tak tahu. Dia punya duk cari unta yang hilang 30 ekor tu. Akhirnya dia sembahyang belakang Nabi, dia terlambat takbir mula tu. Takbiratul ihram, takbiratul ula yang pertama tu dia terlepas takbir. Dia sampai-sampai Nabi dah duk baca Fatihah dah, nampak tak? Dia tak dengar takbir Nabi tu, Allahu Akbar, dia tak dengar. Sebab dia mari lewat kerana sibuk duk galut cari unta 30 ekor. Tapi dia sembahyang belakang Nabi tu, dia rasa punya sedih, rugi. Satu benda lagi rugi pada 30 ekor. Nampak? Dah habis sembahyang semua, wajah dia dapat murung sedih. Nabi kata, aku tengok Amir sedih, murung pasal apa? Ya Rasulullah, saya kehilangan 30 ekor unta ya Rasulullah. Tapi ada lagi lebih besar daripada saya kehilangan takbiratul ula di belakang tuan. Tu dia, nampak tak? Masya Allah. Kenapa? Allahu Akbar, Allah atau aku hilang. Nak dengar kalimah Allah atau aku hilang. Itu dia. Faham tak tuan-tuan? Jadi kita bisa sembahyang jemaah tu nak dengar takbir imam yang mula tu, Allahu Akbar, yang tu besar. Besar daripada segala-gala. Tadi orang tak nampak wajah tu. Dah masbuk juga. Nampak tak? Janji dapat rakaat sudah. Kita tak nampak benda tu. Orang ni semua duduk di bawah lagi, masih jahil. Nampak tak? Daripada segi ketuhanan. Itu dia, ya. Dia menangis belakang Nabi, ya Rasulullah, ada lebih besar saya hilang ni, dia kata. Dengan kerana duk galut cari dunia tu, setelah kehilangan lebih besar. Apa dia? Macam kata Abdullah Umi Maktum, ya. Satu pagi dia terlambat. Dia terlambat ni pasal dia ada uzur nak pergi sembahyang jemaah subuh. Nampak? Sembahyang jemaah subuh. Dia sampai lambat lah. Sampai lambat. Sampai lambat, terlepas orang pun dah usai balik dah. Nampak? Dia sembahyang seorang lah. Tak dapat ikut jemaah. 3 hari tak bercakap dengan orang, tak campur dengan siapa. Nampak? Dia duduk sengat-sengat di rumah dia. Dia keluar ambil sembahyang jemaah, dia balik. Dia keluar sembahyang jemaah, dia balik. Dia tak berinteraksi langsung dengan manusia. Agak pelik sikit. Nabi kata, hang ni sakit ke Rasulullah? Nampak? Ya Rasulullah, saya kehilangan sesuatu yang lebih besar daripada langit dan bumi seluruh isinya. Nampak? Apa dia? Hilang sembahyang jemaah subuh. Jemaah, bukan hilang subuh, jemaah subuh. Dia faham tak? Betapa besarnya salat jamaah subuh tu. Bukan subuh, jamaah subuh. 3 hari dia sudah murung dalam rumah, sedih. Macam mana aku nak buat? Aku dah hilang satu benda yang cukup besar. Inilah orang yang rugi Allah. Nampak tak? Sebab sembahyang jemaah itu kita berhadir, kita bertamu dengan Allah. Sembahyang jemaah tu kita bertamu dengan Allah, tahu tak? Kita ni tetamu Allah. Orang yang bertamu dengan Allah, sembahyang jemaah 5 kali, 5 kali kita bertamu dengan Allah, tuan-tuan. Ini kita kena faham sembahyang jemaah tu, ya. Istimewa subuh dengan isyak. Subuh dengan isyak sebab berat sikit. Waktu lain ringan, waktu lain kita boleh sembahyang jemaah senang. Subuh dengan isyak ni berat sikitlah, ya. Susah sikit. Lah ni alhamdulillah sebab ada kuliah maghrib, orang tunggu lah isyak. Dulu tahun 70-an, awal-awal tahun 80-an lagi, awal-awal tahun 80-an,
kuliah semua lepas Isya tu. Tahun 80-an ke atas tu saya ingat lagi, ya. Tahun 86, 87 kuliah maghrib tak ada. Hampa jangan ambil cari kita tak ada kuliah maghrib. Tok-tok guru mengajak semua lepas Isya. Nampak tak? Berapa kerat nak mengaji lepas Isya? Nampak tak? Itulah. Nak bagi dia boleh ada supaya dia nak sembahyang Isya, mari kita buat maghrib. Tu macam idea baru pula. Mari kita buat kuliah lepas maghrib. Dulu habis sembahyang maghrib, masjid kosong. Dapatlah 2-3 kerat di luar tu, petik rokok daun luar. Tu ada lah. Yang tu tak kali balik rumah pasal anak pinak suruh tidur di masjid. Hantar nak kerja tidur di rumah. Yang tu tak pergi mana lah, nampak tak? Seolah-olah macam kena buang daerah depan ni. Tu adalah 3-4 kerat. Yang lain balik pergi rumah rapat. Sembahyang sunat ba'diyah maghrib pun tak nampak dia bersembahyang. Sembahyang maghrib di rumah tu, masjid yang lepas. Empat imam yang masa tu dah tak ada lah. Imam pertama sekali Haji Umar Qadhi lah, kita panggil Qadhi. Kedua Haji Ishaq pun juga Qadhi, meninggal. Haji Ishaq dulu mandiri, kemudian baru Haji Umar mati. Yang ketiga Haji Bilal. Itu orang lepas dia tak? Ada orang lepas dia. Yang keempat Haji Hajar Ibnu Hajar. 4 orang. Empat orang ni imam ni saya dah ikut dah. 4 imam sembahyang belakang lepas. Lepas saya menikah anak darah baik lepas. Tu cerita dia. Jadi kena duduk baik lepas lah. Jadi qadiyah baik lepas lah juga. Sampai kelar ni dia tak buang saya kena terlibat dengan masjid baik lepas. Jadi empat ni saya tengok masa depa tu tak ada kuliah maghrib tuan-tuan. Mai lepas depa tu mai imam-imam baru ada kuliah maghrib. Sebab kita nak orang sembahyang Isya. Nampak tak? Kalau tak buat kuliah maghrib, tak ada orang nak sembahyang Isya. Nampak tak? Jadi buat kuliah maghrib, orang mai kuliah maghrib, habis sembahyang maghrib, tunggu kuliah, masuk Isya dapat sembahyang Isya semua. Jadi ramailah jemaah Isya. Itu tujuan dia. Nampak tak ya? Boleh faham alhamdulillah. Baguslah, satu perubahan yang besar. Nak bagi ada jemaah. Dulu tak ada. Balik maghrib tak mai Isya, tak mai dah. Tak ada kuliah. Yang nak mai pun pasti ada kuliah. Berapa kerat nak mai? Nampak dah? Tu dah. Macam tu lah dulu ni ya. Baik. Tuan Guru Haji Hasan Paya Keladi main mengajak bayan lepas. Tuan Guru Haji Hasan Paya Keladi main mengajak di bayan lepas. Yang mengajak di Isya, nampak tak? Dia bawa kursi, dia duduk di kursi mengajak, nampak tak? Di depan dia berapa kerat? Ada kot 8 orang ya. Dia mai pada Paya Keladi 8 orang ngaji. Pasal apa? Ngaji lepas Isya. Tu dah lah. Inilah keadaan kita masa tu. Pasal kena buat maghrib dia pun maju, tapi tak ada kitab. Semua pakai mendengar, nampak? Tu tak? Satu kerugian juga, tak ada kitab lah. Kalau mai lepas Isya ada kitab. Mai maghrib tak ada kitab. Pasal dia pandai mai sembahyang Isya, bukan mai mengaji. Nampak tak? Tengok Masya Allah tuan-tuan. Semua ni kita perhatilah ya. Rugi. Jadi maknanya kita nak abang rugi itu kerana hilang Allah. Bukan hilang sembahyang jemaah tu kita bertambur dengan Allah. Ya. Allah sampai hantar para malaikat turun nak welcome orang sembahyang subuh. Orang sembahyang subuh ni dialu-alukan oleh Allah dengan begitu besar. Kerana kita tetamu dia, Allah bawa turun malaikat khusus subuh. Nampak tak? Waktu lain dia tak turun, waktu tu dia turun khusus malaikat-malaikat begitu punya ramai daripada langit, semata-mata untuk mengalu-alukan kedatangan hamba-hamba Allah yang dipanggil tetamu dalam sembahyang subuh. Maka tu sembahyang subuh dipanggil apa? Quranul Fajr. Sebab malaikat dengar Quran, dia tak dengar lagu, dia dengar Quran dia, nampak tak? Maka dengan kerana itu imam-imam pun mengumandangkan surah-surah Al-Quran yang agak sedikit panjang lah. Habis subuh bagi salam, lepas habis doa apa subuh, sambung lagi baca Quran. Kita buat begitu, ambil Quran baca sampai matahari naik baru berhenti. Nampak tak? Sebab masa kita baca Quran itulah yang akan menjadikan kita terhindar daripada azab kubur. Nampak tak ya? Lepas subuh tuan-tuan, habis sembahyang subuh, lepas doa semua, jangan duduk saja tau. Jangan pegang tasbih zikir tau. Bukan saya kata tak boleh zikir tu.
dia punya kelebihan tu lain. Kita kena baca Quran sepatutnya. Ambil Quran baca sampai matahari naik. Boleh tak? Nah, bila baca Quran, Quran yang kita baca itulah yang akan menjadi penghalang, pengadang daripada azab kubur. Itu dia, nampak tak? Sahih, ini hadis Nabi, tuan-tuan. Hadis Nabi ni yang mengajak kita, tapi banyak orang tak kerti. Habis subuh duduk zikir saja. Waktu lain pun boleh zikir. Kena masa lah. Masa dia tu masa paling sebab malaikat tak naik lagi. Bila matahari naik, baru malaikat naik. Nampak tak? Malaikat duduk tunggu. Sekarang malaikat dah naik lah. Tak tunggu dah lah. Nampak tak? Tapi oleh kerana kita dalam kuliah, malaikat kuliah pula, malaikat rahmat pula tunggu kita lagi. Nampak? Lagi tak ambil kuliah, malaikat rahmat mengembangkan sayap di bawah ni penuh. Nampak? Atas kepala-kepala kita. Itu dia nak. Selagi kita tak berhenti, dia duduk ada atas kepala kita. Jangan merapu sudah. Merapu dia lari. Nampak tak? Tok guru nak kena bercakap betul benda-benda yang elok. Jangan duduk merapu pergi ke lain lah. Nampak tak? Bila merapu pergi ke lain, pakat lari habis malaikat ni. Tak tunggu dah lah. Dah itu nah. Ini di antara rahsia kenapa kita lihat. Baik. Ditanyai orang wali Allah ya kepada Asyibli. Syibli ni seorang wali Allah ni. Pun dia tak sampai makam ni, tak faham lagi, nampak? Dia sendiri pun tak faham lagi. Kedudukan ni lah, bukanlah dia tu orang dan jahil. Bab ni dia tak faham lagi. Barang manakah yang dianggap kerugian besar? Dia tanya kat dia. Dia tanya kat dia, wahai Syekh, apa yang dikatakan rugi yang terbesar sekali? Dia jawab apa? Dia jawab apa? Beliau menjawab, tiada mendapat syurga, masuk neraka. Itulah rugi. Nampak? Dia dua abad makhluk juga, nampak? Makhluk lagi. Nampak? Makhluk. Syurga. Dia tak kata Allah, dia kata syurga. Nampak tak? Makna kata dia pun tak faham lagi bab ni. Dia tak faham. Dia masuk kubur baru dia faham. Dia masuk kubur baru dia faham. Masa dalam kubur baru Allah ajak kat dia. Nampak tak? Hang kena cari aku, bukan cari syurga. Dia setelah beliau wafat, nampak? Setelah beliau wafat, dilihat orang dalam mimpi. Sahabat-sahabat dia jumpa dalam mimpi. Dan ditanya, apakah yang telah dilakukan Allah pada Tuhan? Nampak? Pasal yang jawab pada tu, yang kata tadi ni, rugi tu pasal hilang syurga masuk neraka. Lah ni yang masuk kubur, Tuhan kata apa dekat? Dalam mimpi tu, beliau jawab, Allah tiada menuntut aku dengan berbagai alasan dan tuntutan, melainkan satu persoalan saja. Yang lain semua Tuhan tak tanya apa kat aku. Aku telah mengatakan pada satu hari, tiada kerugian lebih besar dan kerugian tiada masuk surga, masuk neraka. Allah kata pada aku, Allah tegur. Allah kata apa? Wa ayy khasaratin a'zamu min khusrani liqa'i ay syuhudi wa ma'rifati. Barang mana kerugian lebih besar daripada kerugian tiada bertemu dengan aku. Tuhan kata apa? Tuhan kata kat dia, artinya melihatku dan mengenalku. Yang tu yang rugi. Hang tak dapat tengok aku, hang tak dapat bertemu aku, hang tak dapat mengenal aku, yang itulah rugi. Nampak tak? Itu dia. Boleh faham tak? Bukan dunia tu kan. Dunia kita pedul lagu mana pun, kita pulun macam mana sekalipun fana. Sifat dia kita kena faham lah. Faham ni. Sebab tu kita tak perlu bawa dalam kepala. Bila semayang, jangan duk fikir pasal dunia. Sebab benda tu tidak pernah kekal, tidak pernah menjamin kekekalannya, tidak pernah menjamin keutuhannya, tidak pernah menjamin ketulinannya, tidak pernah menjamin kemuliaannya, tidak pernah. Yang dihabaq apa? Dunia ni apa? La'ibun, main-main. Lagi lahwun, sia-sia. Lagi takasurun, himpun banyak-banyak, bagi nampak banyak, nampaklah ya. Lagi apa ada tadi ni? Takasurun taghayyurun, memperdayakan. Lagi apa dunia tadi ni zinatun, perhiasan, nampak rumah tu besar kau hebat rumah hang besar. Tanya dia hang tidur kat mana? 7 kali 4 satu katil double bed, dia tidur setengah tak habis, setengah. Nampak? Tu pun boleh tidur. Kalau boleh tidur. Tak boleh tidur, lari pergi tidur atas lantai. Nampak? Saya pergi semua kawan saya obat, bukan di sinilah, di Zaman Sarah. Lama dah. Dia pun tak jumpa apa jadi, tak tahulah lah. Orang jemaah haji lah, baik dengan saya, rapid turun main Pening. Saya pun pergi rumah dia. Nampak? Satu hari pergi tak abang nak dia. Kebetulan singgah lah, tengok rumah besar lah, banglo besar.
Ada lah kot dalam 6 bilik rumah tu. Hebat lah. Hebat lah. Lepas tu masuk rumah, Assalamualaikum. Buka, dia punya pekerja dia lah. Dia punya apa kita panggil apa? Pekerja lah, pekerja rumah. Keluar macam, ya cik, saya nak jumpa ni sahabat. Ada, masuk. Perempuan dia tidur bawah meja. Meja besar, dia tidur bawah meja. Dia tak sedang, dia tu tak gerak, dia tu pun tak tahu dia tidur bawah meja. Sebab dia pekerja dia. Pergi cari, mana dia tuan mana? Nah, saya duduk tunggu, saya duduk dekat sofa duduk tunggu dengan perempuan saya tunggu. Rupanya dia tu anak dia bawah meja lah. Dia sedap tidur bawah meja lagi. Angin tu masuk pui. Habis bilik 6 bilik 2 macam mana? No? Dan tidur rumah dia satu malam lah. Tidur rumah dia. Oh, special lah. Bilik dengan double bed macam hotel lah. Hotel 4 bintang ya. Tak gitu ke? Tapi dia tidur bawah kata. Saya kata apa tidur bawah meja? Dia apa? Dia terus tidur relax sikit bawah meja ni rasa. Nampak Masya-Allah. Inilah dunia. Dia sebagai zinatun, perhiasan saja. Bukan betul ya? Perhiasan. Dia hias bagi nampak cantik, tapi dia tak boleh bagi apa kat kita. Ya. Macam naik kereta lah kan. Nampak kereta hebat begitu begini. Tak gitu. Tapi kita duduk satu seat, betul tak? Ya, gelik tak enjin, tak apa semua pakai gelik juga. Tapi tu orang nak buat macam mana? Ya, salah bawa terjuluk. Itu zinatun. Ini dunia, jangan duk bawa dalam kepala. Allahu Akbar, buang. Ingat saya pesan tadi benda-benda ni jangan ada dalam kepala. Dunia jangan duk, aku duk fikir pasal dunia, berniaga ada untung rugi, nak fikir apa? Nampak tak? Untung rugi, so duk fikir, buang. Duk fikir yang tu yang susah ni, lambat, Tok Imam bola panjang, aku nak balik cepat, ni kedai aku tak buka lagi, siapa nak main customer. Customer nak main tu pun kerja Allah, bukan kerja kita. Nampak tak? Pasal rezeki Tuhan pegang. Dia kena ada dulu tu. Baru jadi suruh tak dah. Jadi kita boleh tumpu kosok. Itu makna kita bila kita tumpu macam tu, kita buang segala macam tempiasan debu-debu duniawi itu kita buang daripada kita. Hanya tumpu kepada Allah, kita dapat tumpu sembahyang tu dengan sempurna. Dapat rasa kelazatan dan kita tak rasa berat sembahyang. Boleh buat sunat banyak-banyak. Ya. Kita rasa cukup sedap kita buat sunat tu sedap. Ghalid nak buat sunat lagi. Dia terpanggil pula lagi. Tak ni yang buat lagi dua. Tak ni yang buat lagi dua. Nampak tak ya? Dah habis sembahyang sunat zuhur 4 qabliyah. Masuk fardu zuhur 4. Masuk pula ba'diyah 4. Nampak tak? Duk rasa nak sembahyang lagi. Zuhur tak ada dah. Sunat zuhur dah habis dah. Sunat mutlak lah. Buat sunat mutlak sampai 20 rakaat. Allahu Akbar. 20 rakaat. Nu nak baca Quran lagi ni. Kita dah hafal Quran, ayat Quran duk simpan dalam kepala pula lagi. Banyak ayatnya. Nak menderasi ayat-ayat ni, kita buat sembahyang sunat. Dalam masa yang sama, kita dapat menjaga hafal Quran. Dalam masa yang sama, kita dapat bersembahyang sunat. Dalam masa yang sama, kita berjinak-jinak dengan Allah. Nampak tak? Dia tak? Macam kita pergi ziarah satu orang kaya lah. Bukan dalam rumah dia, dah habis dalam rumah dia bawa keluar di luar lah, pergi tengok segala apa dia punya rusa, rimau, singa macam mana di luar. Di luar kan. Itu tambahan ziarah. Kita nak pergi ziarah dia bawa pergi tengok rimau. Nampak tak? Tapi salah kan tengok rimau dah, mesti jumpa dia dulu. Ini tambahan, macam itulah sembahyang sunat ni. Dah habis sembahyang fardu, sembahyang ba'diyah yang dia tentu, nak sembahyang lagi, sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak ni sembahyang usalli lillahi ta'ala Allahu Akbar. Baca surah. Aku tak baca surah ni lagi. Nak tengok surah ni aku ingat ke tak? Baca surah. Ya. Duk ternyata dia main ilham sekali. Allah hantar ilham lagi. Hang baca pula surah ni. Buat dua. Allah nanti bimbing kita. Nampak tak? Dia sembahyang sunat tu kita akan jadi banyak kita buat. Kita tak sangka. Aku sembahyang banyak sunat ni tak rasa berat. Pasal apa tak rasa berat? Sebab kita dapat tumpu kepada Allah. Kalau tumpu pada dunia rasa ringan, rasa berat. Tumpu dunia untuk ingat menjaga tak dia buat. Kalau ingat kepada Allah, itu yang kata tadi, kena ada Allah. Allah kita kena cari. Hilang Allah rugi banyak perkara. Boleh faham nampak sikit, nampak bab yang kita bercakap pagi ni kan. Jadi kita kata betul lah. Jadi makanya kata musannif ya,
Maka barang mana kerugian lebih besar daripada kerugian tiada bertemu denganku, artinya melihatku dan mengenalku. Itu dia, kalimah tiada sesuatu yang hilang pada orang yang telah mendapat engkau. Pada ayat kita baca di atas, nampak tak? Wa man ladzi faqada man wajadak. Nah. Dan tiada sesuatu yang hilang pada orang yang telah mendapat engkau. Apa artinya? Bagi orang yang telah sampai maksudnya dalam pendekatan terhadap Allah sehingga panca inderanya telah kontak dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti ia tiada kehilangan sesuatu apapun kerana ia tiada memerlukannya dalam arti ketergantungan. Kita tak terikat dengan dunia ni, senang. Jangan terikat. Macam kita sebut tadilah, kita nak buat baik dengan dunia tak payah. Kita nak berkawan dengan dunia tak payah. Nampak tak? Tapi sementara kita ada, kita kena kawal dia. Jangan suruh dia kawal kita. Dunia ni kita kawal dia lah. Kita atok dia. Jangan suruh dia atok kita. Nampak tak? Ya? Itu baru betul. Ya? Pasal apa? Dia semua tak elok. Dunia ni semua tak elok. Macam budak, macam kita kata tadi lah, kita ada satu, kalau kita ada anak di rumah pun, anak tu sendiri ya, yang tidak ada akhlak yang baik, macam mana kita nak ikut dia? Kita kena kawal dia, bagi dia kawal kita. Kalau dia kawal kita, habis. Sebab tu Nabi kata apa dalam Quran, sebab wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahui dalam kalanganmu ada Rasulullah, la yuti'ukum fi katsiri minal amri la'anitum. Kalau Rasulullah tu ikut kehendak kemahuan cara kamu, maka kamu akan rugi. Nampak tak? Al-Quran sebut sendiri, dalam kalangan kamu ada Rasulullah. Ada apa? Ada ajaran Islam, ada ajaran sunnah, ada ajaran Al-Quran, ya? Ada ajaran ketuhanan. Dan hidup kamu itu ada Rasulullah tu. Maksud Rasulullah tu, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsiri minal amri la'anitum. Sekiranya kalau Rasulullah Muhammad tu mengikut kehendak cara kamu, kebanyakan style kamu, trend kamu, budaya kamu, modul kamu, la'anitum, kamu akan rugi. Nampak tak? Tapi Nabi tak ikut cara. Kamu kena ikut cara Nabi, boleh tak? Macam itulah. Dunia ni kita kena pegang betul lah. Kalau kita ikut cara dunia, trend dunia, kita rugi. Banyak benda tak boleh buat. Ya. Macam satu hamba Allah betul lah ya. Cerita ni 20 tahun dulu punya cerita. Duit kita duduk besar. Masa tu gaji dia 45,000. 45,000 masa tu punya gaji. Bayar tengok 20 tahun sudah. Ya. Besar lah no? Tapi tak ada ketenangan. Nampak tak? Duduk facing dengan komputer, dengan telefon. Komputer, telefon. Telefon besar Ator masa tu lah. Ator 30 tahun. No? Dia communicate dengan US, communicate dengan Europe. Semua pasal business lah. All business street ni. Nampak tak? Duduk pula teringat. Naik kalau kapal terbang, turun sana, turun sini. Sebulan dia naik kapal terbang, saya ingat 12-13 kali apa. Sebulan naik kapal terbang. Lepas dia menjaga. Gaji 45,000. Nampak? Kereta je rumah tak boleh naik. Company bagi kereta. Ada driver pula nak bawa sendiri, tak boleh. Kita nak rasa kereta pun tak boleh. Nampak tak? Driver bawa, dia duduk belakang. Balik di rumah, tengok kereta ada kosong, siapa tak boleh naik. Apa jadi? Bukan kata itu saja. Semayang Jumaat terlepas, kelas fardu terlepas, dia mengaji kat saya dulu, dia ikut kuliah saya. Nampak tak? Bisa mai kuliah subuh ni, bisa mai kuliah subuh. Tu dah. Sekarang dah tak kerja apa lah. Dia berhenti habis semua orang, duduk di masjid, jadi Tok Bilal. Itu dia, Tok Bilal. Masjid Kampung Baru, Kuala Lumpur. Alhamdulillah. Tapi mewah lah, harta kaya raya ada lah, tak payah. Aset dia banyak lah. Duk makan kita panggil hibah mutlak tabung haji pun dah cukup lah. Hibah mutlak tabung haji pun setahun pun dah berapa ratus ribu dia dapat. Punya besar, tak payah kerja lah. Cukup lah tu. Alhamdulillah Ustaz, baru rasa ketenangan hidup, baru rasa reti hidup, dan baru rasa saya ni Muslim. Baru rasa bertuhan. Kau tidak tak rasa semua orang tak nampak lah. Pasal dunia.
Ini kita kena tinggal. Nampak tak? Ini yang kita kena bagi orang yang telah sampai maksud perkenekatan terhadap Allah sehingga panca inderanya telah kontak dengan Allah, berarti ia tidak kehilangan satu apapun kerana ia tidak memerlukan dalam arti ketergantungan. Jangan terikat. Tetapi adalah dalam arti sementara. Kita ni hanya sebagai sementara. Abirus sabil. Kita ni adalah, ingat, kita ni adalah abirus sabil. Abirus sabil ni artinya orang yang dalam perantauan. Orang Islam, seorang mukmin hamba Allah ni dalam perantauan. Hanya dalam sambil berjalan berhenti R&R, berehat, makan minum, jalan balik, sambung. Nampak? Takat tu saja. Kita tak patah balik lah. Duduk berjalan ni kita tak akan patah balik. Kerana kita akan menuju kepada Allah terus, betul tak? Kena ingat dulu tu. Kita tak reverse balik, tahu tak? Jadi maka dengan kerana itu kita pegang pada satu pegangan bahawasanya yang kata rugi, sebenarnya rugi itu adalah orang yang kehilangan Allah. Ya, kehilangan Allah ni dia hilang empat tahap, hilang dulu. 4 tahap. Saya susun 4 tahap ni, kitab tak kata dulu tu. Pertama sekali hilang apa? Pertama sekali hilang keimanan. Nak hilang Allah kena hilang iman dulu. Nah? Iman tak mantap, tuan-tuan. Iman tak kukuh, iman tak kuat. Pasal apa iman tak kuat, tuan-tuan? Iman tu dia punya roh sakit. Roh dia apa? Takwa. Tak ada takwa. Nampak tak? Ya. Takwa tu roh iman lah. Kalau tak ada takwa, iman tu kosong, rompong, sakit. Nampak tak? Jadi iman tu kena isi dengan takwa. Iman tu satu vacuum yang kosong. Kita nak isi dengan takwa kat dia. Jadi yang pertama hilang iman. Sebab tu Nabi kata, fakadul fakri ayakudal kufra. Hampir kepapaan itu boleh membawa kepada kufur. Papa iman boleh bawa kepada kufur. Nampak tak? Itu yang pertama sekali kita kena jaga. Jangan bagi dia hilang. Kedua, kita nak kena jaga amal. Kedua, jaga ilmu. Kedua, kena ada ilmu, tuan-tuan. Ilmu jangan bagi korang. Ilmu kena tambah. Dan kena terus istiqamah. Jangan berhenti sekerat jalan, berhenti. Nampak tak? Mai dengar sekali dua, lari tak berkaji dah. Nampak tak? Banyak orang main begitu. Nampak mula-mula tu sungguh, bawa dengan anak, dengan cucu main mengaji. Nampak? Berhabis, semua hilang. Tak main dah. Ada dulu main mengaji subuh-subuh main. Bawa dengan anak-anak semua main. Bukan majlis budak-budak majlis ni. Hang tinggal di rumah lah budak-budak tu. Hang main lah sendiri tak? Ya? Gagah nak bawa isteri je lah. Tak bawa anak cucu main. Dia mengaji-mengaji, dia tak boleh nampak ke mana pun. Nak kelabu, macam mana hang tak sampai bidang ni lagi? Hang kena sabar lah, tunggu. Ilmu ni, ilmu banyak lebih kepada amrul i'tibar. Nampak tak? Amrul i'tibar, fa'tabiru, apa nama? Fa'tabiru ya ulil absar, tuan. Fa'tabiru ya ulil absar. I'tibar kamu wahai orang yang punya mata hati. Ilmu ni, ilmu mata hati. Bukan ilmu mata kasar. Ilmu mata kasar semayang lah, nampak? Tunjuk. Fatihah kena baca lagu ni, itu telinga punya peranan. Ini bukan ilmu dengar telinga, ilmu bukan tengok dengan mata. Ilmu i'tibar dengan hati. Tentulah halus sikit nak faham. Nampak tak? Kena sabarlah, tunggu. Ya. Tok guru sendiri mengajar pun tahun 86 hingga sekarang dia mengajar. Tak putih-putih. Lama, hang baru main 3-4 hari nak lari. Macam mana? Nampak tak? Cuba tanya tok guru ni mengajar berapa lama? Tahun 86. Oh, tu dia ke? Aku kena tunggu lah. Tak. 3 kali main, 3 subuh main lari dah. Dia tak dipaham. Oh, dia main terus tak faham. Sekali dia mau semua satu kitab masuk kepala. Mana boleh? Nampak tak? Nah. Itu Syekh Ibnu Hajar Asqalani, ulama besar. Ya. Pensyarah kitab Sahih Bukhari. Fathul Bari nama kitab dia, ya. Ya. Tok bapak dia hantar pergi mengaji. Dia pergi tengok tok guru tu, tua. Tok guru dah tua sampai saya dah. Belakang tok guru tu kitab beribu-ribu. Dia kata tok guru ni tua duk mengaji kitab ni banyak. Kata aku nak tunggu lama macam mana, dia kata. Tak boleh, aku tak boleh mengaji lagu ni. Nampak? Dia tak habis tua pun tak habis mengaji lagi tok guru ni. Macam mana aku nak mengaji? Nampak tak? Dia ambil jarak singkat, dia pergi lari, dia pergi duduk tepi sungai. Bapak dia hantar, dia pergi duduk tepi sungai. Bukan dia pergi mengaji tok guru. Dia duduk tepi sungai, dia merhati tengok ayak duduk berlari. Nampak tak? Ya. Tiba-tiba dia nampak ikan kecil duduk lari, duduk lawan dengan ayak terjun tu. Ayak terjun turun, ikan kecil duduk lari. Kemudian dia tengok ayak jatuh. Daripada jatuh atas batu tu berlubang.
Dia terfikir balik batu ni lubang bukan 1-2 hari macam cerita ni. Ini mesti berbelah tahun ni baru batu ni berlubang lah. Ayak ni jatuh titik. Aku kepala lagu ni pun tak boleh isi lah, nampak? Dia lari pergi mengaji balik kata guru dia, nampak? Tu lekat nama Ibnu Hajar. Hajar tu batu lah. Asqalani. Pensyarah kitab Sahih Bukhari. Fathul Bari nama kitab dia. Masya-Allah, ulama besar. 300,000 hadis dalam kepala Syekh Ibnu Hajar. Itulah. Jadi kita kata ambil kawal gitulah tuan-tuan. Jadi maknanya kita lihat sebahagian yang kata tadi, bagi orang yang telah sampai tadi ini, maka dia anggap segala apa yang lain ni daripada kepala kita, kehidupan kita ini adalah sementara. Dan orang yang demikian sudah terkaya dengan Allah karena dia sudah bertemu dengan Allah. Cukup aku dengan Allah, ya. Itu yang kata tadi, wa kafa billahi syahida. Cukup Allah dengan sebagai penyaksi. Sudah cukup Allah bagi mereka dan tidak tergantung lagi dengan perintah Allah dan keyakinan penglihatan. Maka tu kita ingat, amalkanlah hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Banyak kata, banyak zikir yang ni tuan-tuan, insya-Allah, ya. Dia akan datanglah ilmu yang kita nak ngaji ini, dia akan datang. Banyak zikir, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ada dua macam zikir ni, lebih kurang sama. Satu dengan ifrad, satu dengan jamak, dua-dua boleh bawa. Kita banyak berzikir dengan zikir ini, maka kita akan dapatlah insya-Allah ilmu yang kita sebut pada pagi ini. Insya-Allah kita tangguh dulu. Kita akan bertemu pula pada minggu depan seperti biasa, berterusan, ya. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.